Okey, anda pernah dengar istilah Melayu Raya ataupun nama lainnya Indonesia Raya. Ini adalah satu gagasan yang mana disokong oleh pelajar-pelajar lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1920-an, 1930-an dan seterusnya lah sehingga kemerdekaan. Apa gagasan Melayu Raya ini? Sebenarnya gagasan Melayu Raya adalah cita-cita yang beberapa pihak yang mahu menggabungkan kemerdekaan Indonesia, Melayu dan juga Brunei serentak dan menggabungkan menjadi satu negara. Kemudiannya dinamakan Melayu Raya ataupun yang di pihak Indonesia, Nasional Indonesia mahu dikenali sebagai Indonesia Raya. Tetapi gagasan ini adalah gagasan yang menentang golongan pemerintah monarki. Jadi gagasan ini sebenarnya adalah untuk republik, untuk menubuhkan negara republik. Oleh itu gagasan ini tak disokong sangat oleh rakyat-rakyat Melayu ketika itu. Apa yang menarik tentang gagasan ini, dia mula muncul apabila Kesatuan Melayu Muda dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob, yang mana mereka ini bekerjasama dengan Jepun kerana Jepun masa itu menjanjikan kemerdekaan kepada orang Melayu dan juga Indonesia. Jadi mereka bekerjasama dengan Jepun, membantu Jepun dalam pentadbiran. Tapi apabila Jepun pegang tanah Melayu dan juga Indonesia, KMM sendiri, Kesatuan Melayu Muda ni dibubarkan. Sebab apa? Sebab memang Jepun tak nak bagi pun. Takkan dia dapat penat-penat dia nak bagi macam tu je kan. Gagasan ini telah terkubur macam tu saja. Kemudian bila dekat hujung-hujung Jepun dah nak kalah, Jepun dah mula nak bagi merdeka tanah Melayu dengan Indonesia serentak. Jepun cakap memang nak bagi. Dan dia dah tubuhkan macam Suruhanjaya lah untuk mengkaji macam mana nak buat proses kemerdekaan apa semua. Tetapi Jepun mengirah kalah dahulu kepada pihak Berikat selepas bom atom digugurkan. Jadi cita-cita ni juga tak kesampaian. Lagi satu, sebab apa tak kesampaian? Lepasnya Jepun tinggalkan tanah Melayu dan juga Indonesia, tanah Melayu dikuasai oleh 15 hari atau 14 hari dikuasai oleh golongan MPAJA ataupun Komunis, Pakati Komunis Malaya. Tetapi di Indonesia, Soekarno sendiri dah isytiharkan kemerdekaan Indonesia. Bila jadi macam ni, secara automatik memang dah terkubur lah cita-cita ni. Namun PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang ditubuhkan oleh Mukhtaruddin Lasso. Mukhtaruddin Lasso ni orang Sumatera datang ke tanah Melayu, dia menubuhkan PKMM. Asalnya PKMM ni adalah cabang daripada PKM, sebab Parti Komunis Melayu ni memang dah tak terima masa tu di tanah Melayu. Jadi ditubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Dia ni adalah nasionalis yang berhaluan kiri, yang memang menentang penjajah dan memang tak nak bekerjasama. Mereka nak menentang secara keras lah. Mereka ni betul-betul menyokong, masih lagi memegang penyatuan ini, dan akhir sekali terkubur setelah diharamkan oleh British. Okey, banyak persatuan diharamkan oleh British sebelum kemerdekaan. Contohnya Hizbul Muslimin, AWAS, API. AWAS ni Angkatan Wanita Sedar, API Angkatan Pemuda Insaf. Kemudian PKMM ni Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yang mana ketika itu dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni adalah pengasas Parti Islam Malaysia pada tahun 1951. Jadi terkubur begitu saja, meskipun masih lagi disebut pada tahun 1950-an kan, lepas-lepas nak dekat merdeka tu, Indonesia pun dah merdeka, disebut lagi nak tubuhkan gagasan Melayu Raya, Indonesia Raya. Tiba-tiba bila jadi konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, Soekarno kan tentang kan, Malaysia ambil Sarawak kan, Sabah dia tentang kan, dua-dua kot. Jadi bila jadi macam teruslah terkubur sampai sekarang. Dah tak ada dah gagasan Melayu Raya. Tapi bayangkanlah apa jadi kalau gagasan Melayu Raya tu jadi. Adakah kita ni menjadi sebuah negara yang kuat ataupun sebaliknya? Itu fikirkan sendiri.